Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak yang saya sayang sekalian. Jadi syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah. Kita masih lagi berada di dalam bulan yang paling mulia. Dalam Islam ni dia ada bulan yang mulia. Bulan ni lah Sayyidul Syuhur. Dalam Islam juga dia ada hari yang mulia. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Nabi penghulu Nabi ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mulia. Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Tapi sekarang ni kita berada dalam Sayyidul Syuhur. Bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Kemuliaan dia turunnya Al-Quran dalam ni. Yang turun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang terbesar, yang mana mukjizat tu tak habis sampai kiamat. Al-Quran lah yang kita pegang, yang kita belajar selama ni anak-anak, yang kita rasa macam tak ada apa tu, itu yang paling besar sebenarnya. Dalam Al-Quran tu terletaknya panduan hidup kita. Dalam Al-Quran tu terletaknya ayat-ayat ketenangan. Dalam Quran itu terletaknya ayat-ayat sifat, ayat-ayat penyembuhan. Dalam Quran semua ada. Cuma kita ni tak nak ambil tahu, tak nak ambil pusing. Itu dalam kelas, dekat sekolah kita belajar benda-benda ni. Belajar Al-Quran, belajar untuk membaca Al-Quran, belajar untuk membaca Al-Quran dengan cara yang betul, bertepatan dengan bulan yang mana Al-Quran ni diturunkan, bulan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bertadarus dengan malaikat Jibril, bulan Ramadan. Ni bulan Al-Quran lah ni. Itu sebab kita ni ustaz nak sarankan untuk diri ustaz jugalah. Sepanjang bulan Ramadan ni kena perbanyakkan baca Al-Quran. Untuk anak-anak yang tak boleh baca Al-Quran lagi, tapi sepanjang ustaz duduk masuk kelas darjah 1 sampai darjah 6, qul huwallah, ingat. Anak-anak ingat qul huwallah, qul huwallah tu besar. Yang mana tak boleh baca Al-Quran, baca qul huwallah banyak-banyak kali pun tak apa. Surah Al-Ikhlas kan, qul huwallahu ahad, 4 ayat je, apa, baca banyak-banyak kali. Jadikan amalan. Yang ini tazkirah ni ditujukan khas untuk anak-anak yang 7 tahun sampai ke 12 tahun ni, anak-anak yang darjah 1 sampai darjah 6. Apa yang kamu boleh buat, apa yang amalan yang sesuai untuk kamu buat. Perbanyakkan baca Al-Quran. Qul Allah tadi perbanyakkan. Kalau ada anak yang uzur, perbanyakkan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyakkan zikir. Ataupun selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya, tak apa. 100 kali, untuk baik. Istighfar yang paling baik. Astaghfirullahalazim, sekurang-kurangnya. Astaghfirullahalazim. Intipati istighfar ni anak-anak. Ni mohon ampun pada Allah. Apa yang kita dah buat, mungkin kita dah kasari hati sesiapa juga. Mungkin kita semayang lambat. Anak-anak yang dah jam 4, jam 5, jam 6 ni semayang lambat, istighfar. Banyak mungkin benda-benda kesalahan mata kita, kesalahan telinga kita, kesalahan mulut kita kan. Kita ni maklum sajalah, macam-macam kita dengar, macam-macam kita tengok, macam-macam kita sebut. Kita istighfar, astaghfirullahalazim 100 kali istighfar setiap hari. Ustaz nasihatkan diri ustaz juga ni kan. Lagi apa lagi yang kamu boleh buat? Tadi ustaz dah sebut dah, baca Quran. Bagi yang uzur tadi, uzur istighfar tak ada masalah. Lagi apa lagi? Tolong ibu. Tawarkan diri untuk tolong ibu, lipat baju, tawarkan diri. Tambah anak-anak raya ni, tolong ibu, jangan kamu minta benda yang lebih-lebih. Jangan kamu minta benda yang bukan-bukan. Tengok kemampuan ibu kamu. Seboleh-bolehnya jangan nak demand sangatlah, biasa-biasa je. Nanti pening pada ibu ayah kamu, biasa-biasa je kita. Jangan nak bunga api banyak, meracun banyak, jangan pening ayah kamu. Nak kita kontrol lagi apa semua, jangan pening. Mudahkan urusan ibu ayah kamu. Kan, apa lagi kamu boleh buat? Nak tidur, banyakkan baca qul Allah tadi. Sebelum tidur bacakan qul Allah. Kemudian yang paling besar juga semayang jangan tinggal. Sebaik-baik semayang di awal waktu. Bagi anak-anak lelaki, sebaik-baik tempat untuk semayang ialah di tempat azan diazankan. Di mana? Di surau, di masjid. Bagi anak-anak perempuan, tempat yang paling baik untuk kamu semayang ialah di rumah. Bagi anak-anak perempuan lah. Bagi yang anak-anak kecil ni, teruskan semayang puasa. Anak-anak kecil ni 7, 8, 9 berlatih untuk puasa. 10 tahun pun ada. Ustaz tanya ada yang tak puasa lagi anak-anak kita ni kan. Kamu lah biasa tu kena berlatih puasa.
Kena berlatih puasa. Sebab puasa kita ni puasa yang besar, Allah bagi pahala ganjaran yang besar. Pahala benda-benda lain buat apa ni, puasa ni khas Allah ganjarkan. Ganjaran dia syurga Ar-Rayyan, Ar-Rayyan nama orang, syurga Ar-Rayyan. Itu khas untuk orang yang berpuasa. Kan jadikan puasa ni sebagai latihan untuk kita. Kita tengok sebab apa puasa ni perlu. Sebab apa? Pertamanya untuk diri kita lah. Untuk dari segi kaedah sainsnya, kalau orang nak pergi operate pun kena puasa dulu. Untuk kesihatan. Dari segi apa panggil tasawufnya, untuk apa? Dari segi kejiwaannya, untuk apa? Kita nak tengok orang-orang yang mana tak boleh makan, orang yang mana yang tak ada makan. Kita puasa, kita tahu maghrib nanti kan kita ada makan. Tempat-tempat lain dia mau puasa, dia mau belum tahu lagi maghrib tu ada makan ke tak. Contohnya di Palestin sekarang berperang, dia mau tak tahu maghrib tu ada makan ke tak. Di Syria sekarang berperang, dia mau puasa tapi dia mau belum tahu lagi maghrib tu ada makan ke tak. Kan? Kita ni puasa tapi kita tahu nanti maghrib nanti kita ada makan. Ayah kita dah pergi beli bazar, kat bazar dah pun kan. Siap request lagi ayam perciknya, martabaknya, roti johnnya. Kita tahu kita nak makan. Kan? Kita ada makan. Kalau kita tengok cerita-cerita di Palestin, di Gaza, macam mana dia bersiap untuk yang berperang tu kan, yang bertahan untuk, bukan berperang pun, dia yang kena serang kan. Dia yang kena serang dengan Israel laknatullah tu kan. Dia bersiap sedia pagi tu makan separuh kurma, buka puasa makan separuh lagi. Itu dahsyat. Kita bukan separuh kurma, separuh kambing pun ada kita makan, separuh ayam pun ada kita makan. Jadi puasa ni nak sama-sama, bukan sama sangat pun. Tak samalah, jauh lah nak sama demo, tapi nak belajar susah payah macam demo tu. Sekarang bulan-bulan puasa ni, kalau ikut dalam sejarah Islam, sepanjang bulan puasa, sepanjang bulan Ramadan, di mananya adanya pada zaman dahulu adanya peperangan tu pasti menang. Contoh katanya peperangan Badar Al-Kubra menang. Kan? Jadi natijahnya kita ni kena berlawan. Lawan apa? Kita tak berlawan dengan orang kafir, tak ada. Kita berlawan dengan diri kita sendiri. Kita lawan dengan hawa nafsu kita, tahan nafsu kita nak main game sesaja, nak tengok TV sesaja, puasa saja tapi tak sembahyang, tak boleh. Puasa saja tak sembahyang tak boleh. Rukun Islam mengucap, sembahyang, solat, zakat, haji tu kan. Satu kita tak buat, bukan ada macam matematik biasa ni. 5 tolak 1 tinggal 4, ada 4 lagi bagi tak. Dalam Islam 5 kan, 5 ni kan, 5 1 tak buat jahanam semua. Dia ibaratnya macam burung dekat dahan pokok. Kita lastik burung tu satu, burung yang lain ada kat situ tak? Jangan harap nak ada kat situ. Itu dah ibarat dia, perumpamaannya rukun Islam, rukun iman ni inilah. Kan? Satu tak buat jahanam semua. Tambah sembahyang tu, sembahyang lagilah. Ancaman yang kuat, siapa yang tak sembahyang Allah sediakan neraka dah. Dia dah, bukan Allah sediakan, dia sediakan neraka dah. Dia tempah tiket diri dia untuk ke neraka. Man taraka solatu muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tak sembahyang secara sengaja dia tak sembahyang, saja tak sembahyang kan, dia telah tempahkan tiket dia ke neraka. Jadi kita bersedia, bersiap sedia dengan apa? Dengan sembahyang. Sembahyang kena sembahyang anak-anak. Seterusnya apa lagi yang kamu boleh buat? Pakaian kena jaga. Yang perempuan ni yang dah besar-besar ni, aurat kena jaga. Jangan pakai pakaian jarang, jangan pakai pakaian yang ketat-ketat. Jangan. Kalau dah terpost dekat Facebook yang buka tudung, nampak yang free hair semua tu, padam balik lah. Padam balik. Tak boleh. Dosa semua tu, dosa yang berjalan. Kamu dah besar tengok, orang boleh tengok balik, orang boleh korek balik Facebook kamu, ada ke gambar-gambar kamu yang tak pakai tudung dan sebagainya. Buang. Jaga kesian mak ayah kan. Jadi di kesempatan ini juga Ustaz nak mohon maaf Ustaz ada kesalahan bahasa, mungkin kelakuan kepada Ustaz, pada kamu semua kita mohon ampun, mohon maaf kepada kamu. Dan kesempatan ini juga Ustaz mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya Maha Lahir Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.